Assalamualaikum cikgu dan rakan-rakan sekalian. Saya wakil dari kumpulan 2 kelas 1 Brilliant ingin menerangkan tentang Pantheon. Alhamdulillah, akhirnya kami berjaya menyiapkan school lab project yang bertajuk Seni Bina dalam Tamadun Rom tentang seni bina Pantheon. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zul Najmi bin Abdul Ghani di atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan. Saya juga amat berterima kasih kepada kawan-kawan kerana sentiasa memberi komitmen dan kerjasama untuk menyiapkan tugasan ini. Pertama, pendahuluan Pantheon. Bukan fasad Pantheon yang menghadap Piazza Italia yang menjadikan seni bina ini ikonik. Ini adalah eksperimen awal dengan pembinaan kubah yang menjadikan Pantheon Rom penting dalam sejarah seni bina. Gabungan portiko dan kubah telah mempengaruhi reka bentuk seni bina barat selama berabad-abad. Kedua, antara seni bina Pantheon. Pertama, kubah konkrit. Kedua, melegakan lengkungan. Ketiga, kubah menakjubkan di Roman Pantheon. Keempat, seni bina diilhamkan oleh Pantheon Rom. Kelima, iaitu akhir sekali, tiang besar yang kukuh di hadapan bangunan. Ketiga, bahagian-bahagian Pantheon. Portiko atau pintu masuk Pantheon adalah reka bentuk simetri klasik dengan 3 baris lajur Korintus 8 di depan dan 2 baris. 4 dihiasi oleh pedimen segitiga. Tiang granit dan marmar diimport dari Mesir, sebuah negeri yang merupakan sebahagian dari empayar. Tetapi ia adalah kubah Pantheon, lengkap dengan lubang terbuka di bahagian atas yang disebut an oculus, yang menjadi bangunan ini sebagai seni bina penting seperti sekarang. Geometri kubah dan cahaya matahari oculus yang bergerak ke seluruh dinding dalaman telah memberi inspirasi kepada pengarang, pembuat filem dan arkitek. Langit berkubah inilah yang mempengaruhi Thomas Jefferson muda yang bawa idea seni bina ke negara baru Amerika. Keempat, pandangan dari atas. Dari atas, oculus 19 kaki Pantheon, lubang di bahagian atas kubah, merupakan bukaan jelas bagi unsur-unsur. Ini memungkinkan cahaya matahari masuk ke ruang kuil di bawahnya, tetapi juga mungkin hujan ke pedalaman. Itulah sebabnya lantai marmar di bawah melengkung keluar untuk mengalirkan air. Kelima, sejarah Pantheon di Rom. Pantheon di Rom tidak dibina dalam sehari, 2 kali hancur dan 2 kali dibina semula. Kuil semua dewa yang terkenal di Rom bermula sebagai struktur segi empat tepat. Selama 1 abad, Pantheon yang asli ini berkembang menjadi bangunan berkubah begitu terkenal sehingga menjadi inspirasi kepada arkitek sejak sebelum abad pertengahan. Dalam bahasa Latin, facit bermaksud ia dibuat. Jadi Marcus Agrippa selamanya dikaitkan dengan reka bentuk dan pembinaan Pantheon. Titus Flavius Domitianus atau secara sederhana Domitian menjadi Maharaja Rom dan membina semula karya Agrippa, tetapi ia juga terbakar sekitar tahun 110 Masihi. Keenam, kubah konkrit. Orang Rom kuno mahir dalam pembinaan konkrit. Semasa mereka membina Pantheon sekitar tahun 125, para pembangun yang mahir di Rom menggunakan teknik canggih untuk pesanan klasik Yunani. Mereka memberikan dinding tebal Pantheon setebal 25 kaki untuk menyokong kubah besar yang diperbuat daripada konkrit padat. Ketika ketinggian kubah meningkat, konkrit dicampur dengan bahan batu yang lebih ringan. Bahagian atasnya sebahagian besarnya adalah batu apung dengan diameter berukuran 43.4 meter. Kubah Roman Pantheon berada di kedudukan sebagai kubah terbesar di dunia yang diperbuat daripada konkrit
pepejal yang tidak bertertulang. Ketujuh, kubah menakjubkan di Roman Pantheon. Siling kubah Pantheon mempunyai 5 baris simetri 28 peti besi, panel tenggelam dan oculus bulat pembukaan di tengahnya. Sinaran cahaya matahari melalui oculus menerangi rotunda Pantheon. Siling dan oculus yang dilampirkan bukan hanya hiasan tetapi juga mengurangkan beban berat bumbung. Ke-8. Melegakan lengkungan. Walaupun kubahnya diperbuat daripada konkrit, dindingnya adalah bata dan konkrit untuk menampung berat dinding dan kubah atas. Lengkungan bata dibina dan masih dapat dilihat pada dinding luar. Mereka disebut melepaskan lengkungan. Lengkungan yang melegakan biasanya dari konstruksi kasar yang diletakkan di dinding di atas lengkungan atau bukaan apapun untuk melegakan berat badan yang terlalu tinggi, juga disebut lengkungan pelepasan. Lengkungan ini memberikan kekuatan dan sokongan ketika ceruk diukir dari dinding dalaman. Ke-9. Seni bina diilhamkan oleh Pantheon Rom. Roman Pantheon dengan portiko klasik dan atap berkubah menjadi model yang mempengaruhi seni bina barat selama 2000 tahun. Andrea Palladio 1508 tahun hingga 1580 adalah salah seorang arkitek pertama yang menyesuaikan reka bentuk kuno yang sekarang kita panggil klasik. Palladio abad ke-16, Villa Almerico Capra berhampiran Vicenza, Itali dianggap neoklasik kerana unsur-unsurnya, kubah, tiang, pediment diambil dari seni bina Yunani dan Rom. Sekian sahaja penerangan tentang Pantheon dari kami, kumpulan 2 dari kelas 1 Brilian. Terima kasih.